يا قيوم. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus sekali kita panjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan i'anah, taufik, hidayah, rahmah. Mudah-mudahan Allah mengekalkan anugerah kebaikan demi kebaikan ke atas kita dan tidak ditarik akan kebaikan tersebut. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, bermula persalinan yang pertama, yaitu persalinan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu dikurniakan dan diberikan akan 5 persalinan atasnya. Orang yang bertakwa kepada Allah, lalu Allah kurniakan kepada mereka ini 5 persalinan. Sebab itu semalam kita dah bincang berkenaan dengan takwa itu sendiri. Persalinan yang pertama iaitu berhiaslah segala anggota mereka itu dengan perhiasan, mengerjakan segala yang disuruh dan menjauh segala yang ditegah. Ini pakaian orang takwa. Dia buat apa yang diperintahkan oleh Allah dan ditinggalkan apa yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Orang ini diberikan pakaian ini, persalinan ini, sebab apabila takwanya telah tahqiq, apabila takutnya dengan Allah haqqa tuqatihi, sebenar-benar takut, lalu dia meninggalkan segala perkara yang ditegah oleh Allah. Hati mereka ni dah aiqas, panggil hati yang jaga. Bila hati yang jaga, dia tahu yang ni silap. Sama ada kelompok ini dia diberi hidayah sebelum daripada melakukan perkara tersebut. Yang ni dipanggil mahfuzun, orang yang dipelihara oleh Allah sebelum dia hendak melakukan perkara kejahatan, kemaksiatan, dipelihara oleh Allah. Datang detik rasa yang ni tak betul. Itu satu. Kedua, orang yang didatangkan kebaikan selepas berbuat kesilapan. Kebaikan apa? Iaitu taubat. Orang ini masih lagi, orang ini duduk di dalam tempat mujahadah. Dia jatuh dan bangun. Jatuh, bangun, jatuh, bangun, jatuh, bangun. Sebab itu orang yang bertakwa ini Allah kurniakan kepada mereka perhiasan berbuat amal soleh dan meninggalkan segala kemaksiatan. Bermula persalinan yang kedua, iaitu berhias segala hati mereka itu dengan perhiasan taubat, sentiasa rujuk dengan Allah, balik pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab taubat ini maknanya rujuk. Taubat ni maknanya rujuk. Rujuk ini iaitu apa? Kembali kepada asal. Dia dah buat silap, dia balik-balik. Balik kepada jalan asal, balik. Maknanya maksiat ini kesesatan. Dia dah sesat, dia balik-balik. Dia dah sesat, dia balik-balik. Dan orang yang bertakwa ini Allah hiaskan dia dengan sifat taubat, sentiasa balik kepada Allah. Dan wara' ini ia berhati-hati. Berhati-hati. Dalam istilah lain dipanggil muraqabah. Istilah lain dipanggil muraqabah. Dia nak buat, dia fikir aku buat ni betul lah. Muraqabah ini. Aku buat ni betul lah. Wara' ni makna itu yang Nabi katakan. Hatta kan wara' yang diamalkan oleh
kekasih-kekasih Allah ini, dia orang ni hatta nak minum kat kedai pun dia orang tak nak minum. Sebab dia melihat yang buat air ni buat salat tak? Yang masak ni orang saleh tak? Waraknya dia berpegang kepada wasilah sesuatu perkara itu akan jadi kat dia. Sebab apabila orang yang masak ni dalam keadaan yang saleh, yang salat, yang sentiasa mengingati Allah, makanan itu mempengaruhi akan tubuh badan, sebab dia akan masuk menjadi darah daging. Baik itu orang-orang yang saleh ini, yang betul-betul menjaga diri mereka, hatta dia orang tak makan kat kedai makan. Bukan tak makan langsung, makna dia tengok dulu. Tapi macam kita ni bukan warak. Kita tak masuk bab warak, kita wakrak. Kita tak kisah, janji lapar makan. Kita macam tu. Kan? Nak akhir zaman ini, kalau kedai itu ada perempuan cantik, dia perempuan, ada perempuan cantik pakai seksi-seksi, lagi ramai orang masuk. Mana dia? Sebab kan benda yang sama yang Nabi sebut akhir zaman besok, umat aku dia akan hancur dengan dua perkara. Pertama, Nabi kata dengan fitnah perempuan. Yang kedua, dengan fitnah harta dan fitnah don. Umat aku akan binasa. Kalau kita tengok, orang binasa dengan fitnah, dengan perempuan, dan binasa itu dengan ujian don. Warak dan zuhud. Allah hiaskan diri mereka ini dengan sifat zuhud itu sendiri. Dia jaga diri dia daripada perkara dunia yang haram. Macam mana dunia ini yang boleh bawa dia, asbab dunia ini yang boleh bawa dia jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ni dia melihat kepada zuhud ini tadi, tentu orang ini berhati-hati. Orang yang berhati-hati ni tentu hati dia bersih, sebab dia dah taubat. Sebab benda ni susunan kalau kita tengok cantik tau, disusun oleh ulama cukup cantik. Kenapa tak letak warak dulu? Kenapa dia tak letak zuhud dulu? Dia letak taubat dulu. Bila kita dah bersih, seumpama bekas yang dah bersih, bekas yang dah bersih ni, gelas yang dah bersih diisi akan perkara yang bersih. Jadi dia nampak. Dia nampak. Dia siapa pun. Sebab itu apabila kita kotor bekas kita, bekas ini bila kita kotorkan, tatkala itu kita berkesilah air yang bersih. Dia tak boleh nak nampak air itu bersih, sebab bekasnya telah kotor. Contoh macam ni, gelas yang penuh dengan daki-daki tanah, macam dia ni gelas putih, ada karat besi apa semua, tadi. Lepas tu kita bubuh air kopi, bagikan Odi. Nak minum Odi? Tak berasa nak. Apa cawan kotor, tak basuh dulu, tiba isi air. Memanglah air tu sedap. Tak? Kalau Atan dia tak nak kopi, Atan nak Nescafe tarik. Kita takkan minum. Walaupun benda itu benda yang manfaat, tetapi dia duduk pada bekas yang tidak bermanfaat. Sebab itu bila hati kita ni dah bersih, diisi dengan warak ini jadi. Bila hati tu dah bersih, diisi dengan zuhud ni jadi.
Sebab itu, baik, kenapa aku belajar bab warak, aku tak boleh dapat warak ini walaupun sebahagian daripada warak? Istilahnya, kalau orang aku belajar tapi aku tak boleh baik. Aku belajar tapi aku tak boleh baik. Aku belajar tapi aku tak boleh nak dekatkan diri dengan Allah. Bila bekas ini kotor, bila bekas ini kotor, isilah dengan minuman air yang baik. Air yang baik sekali pun. Kita takkan boleh nak minum, tak gamak nak minum. Lagi-lagi pula bekas ini bukan lagi pada najis yang sebenar-benar najis, walaupun najis itu pada istilah maknawi saja, bukan pada najis hakiki. Kalau ada najis hakiki, lagilah kita tak nak minum. Gelas ada tahi, dia tak ada dekat dalam gelas, ada dekat luar gelas. Lepas tu isi air boba, suka minum boba babu, apa menatang. Agak-agak gamak nak minum. Hirul, boleh minum itu. Dekat gelas tu ada tahi. Jangan tahi lah, tahi kucing cukup lah. Agak-agak kita tak mampu minum, walaupun di luar gelas, tapi tetap bekas itu. Itu yang Habib selalu kata, bila hati kita mula bersih, wadah itu bersih, bekas itu bersih, diisi dengan warak. Warak ini dia jadi, diisi dengan zuhud ni jadi. Dan apa kata musannif, dihias dengan sabar dan fakir. Dia jadi sabar. Sabar dengan setiap takdir Allah. Sama ada takdir ini berupa takdir yang baik, takdir yang tidak baik, ataupun dia berupa nikmat, ataupun dia berupa bala. Kenapa dia boleh sabar? Bila hati dia bersih, pada ketika itu, bila hati dia bersih, dia dapat melihat siapa yang mendatangkan segala takdir. Siapa yang datangkan takdir? Bila nampak Allah, takkan aku tak boleh redha dengan apa yang Allah datangkan aku. Kan istilah yang Nabi kata kasih. Dan takdir itu datang pada yang kita sayang. Ya tak? Jadi bila takdir itu datang daripada yang kita sayang, ketika itu sabar kita akan jadi tinggi. Sabar kita akan jadi tinggi. Dan fakir, fakir ni apa? Allah akan hiaskan diri kita, hati kita, roh kita, Allah dengan rasa tak ada apa-apa. Beza tak? Fakir, miskin. Istilah fakir kosong, miskin dia ada tapi tak cukup. Kalimat yang letak oleh musannif pun hebat. Dia tak letak miskin tu, dia letak fakir, fuqara wal masakin. Sebut tang ni wal al-insan. Kita tengok ni, betul tak Abi baca ni? wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Betul tak? Sebenarnya dia cerita apa? Dia cerita, rupanya cerita sifat ahli syurga. Habis satu malam, 2 hari lepas lah, Abi rasa kenapa aku ulang-ulang ayat ini. Abi ulang-ulang ayat ni hampir dekat
Habis rasa ratus kali, mungkin seribu lah, ada seribu lah. Habis ulang-ulang. Wa yut'imuna ala hubbihi miskin wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asyir. Jadi Habib tak puas hati. Habib tengok terjemahan apa ni. Dia baca daripada atas. Rupanya orang yang diberikan nikmat syurga oleh Allah, antara perbuatan mereka kan, antara perbuatan mereka ini memberi makan, memberi makan akan makanan yang mereka ni suka makanan kepada orang lain, orang miskin, yatim, wa asira ni tawanan. Jadi rupanya sikap memberi makan pada orang ni sebenarnya sifat ahli syurga. Sifat ahli syurga. Tapi kita nampak remeh kan? Nampak remeh. Nampak benda tu sikit. Rupanya Allah sebut dalam Al-Insan, diulang banyak tiap-tiap minggu. Kita ni diulang, rupanya kita tak nampak benda tu. Habis jadi kenapa aku ulang ayat ni? Habis ulang ayat tu satu malam tapi tak tidur sampai pagi. Habis ulang ayat tu. Dalam hati habis ulang. Wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskin wa yatim wa asir. Jadi habis terfikir, kenapa aku ulang ayat ni? Rupanya apa yang telah kamu mula buat, masing-masing mula untuk memberi makan orang lain tanpa ada paksaan, tanpa ada perintah, dan lahir ia daripada hati nurani kita. Tatkala itu rupanya sifat itu telah ada. Maka bila sifat itu telah ada, seolah-olah nama kita mula diukir di pintu-pintu jannah Allah. Bila awsaf ini ada, maka ada senarai itu. Yang ni yang sebenar yang kita nak. Kita tak tahu yang kita ni dapat tak masuk syurga Allah atau tidak. Tetapi apabila di dalam dunia kita telah diberi persalinan ataupun pakaian-pakaian ahli syurga, antara itu yang disebut tadi, wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Sampai terus ayat dia tu, sifat-sifat ahli syurga. Jadi inilah yang kita nak. Sebab kita tak tahu kita dapat atau tidak tempat itu. Tetapi bila dia, kalau orang kita ni cakap apa ni, sifat ni apa, kriteria dia, ya Zan, kriteria ke kriteria? Tapi tanda-tanda itu ada, syarat-syarat itu telah ada. Ketika itu kita berusaha untuk memenuhi syarat-syarat ahlul jannah. Kita tak tahu lagi. Fakir, kemudian syukur. Jadi orang syukur dengan Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Orang yang syukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa aku perlu syukur? Kenapa aku perlu syukur? Salam. Sebab summa latus'alunna yawma idzin anin. Aku tak syukur, semua yang Allah bagi besok Allah akan tanya. Maka jalan selamat untuk aku syukur. So Allah akan tanya, sama ada kamu syukur atau kamu kufur, tetap tanya. Yang syukur pun dia tanya, yang kufur pun dia tanya. Sebab ada kita syukur atas nikmat ataupun kita kufur atas nikmat, kedua-duanya akan ditanya. Sebab janji Allah, summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian apa kata lagi? Pakaian yang akan hiaskan kepada kita. Dan khauf. Khauf dan raja dan tawakal, redha serta sidik dan ikhlas.
Ikhlas ni dia letak ujung ni. Ikhlas ni letak ujung. Kenapa ikhlas letak ujung? Ni tertib ni. Kalau segala ausaf yang terdahulu ni tak dapat kita selesaikan, maka tak dapat kita ikhlas. Tak mungkin orang yang tidak berharap dengan rahmat Allah dia boleh ikhlas, sebab telah ada harapan dia pada yang lain selain Allah. Tak mungkin orang yang bertawakal yang tidak benar kepada Allah, sebab dia masih ada pergantungan selain daripada Allah, dia ni tak ikhlas. Sebab mana ikhlas ni kosong, tak syirik. Jadi bila dia ada khauf, takut dengan Allah, bila dia takut, ada takut yang selain daripada Allah, dia tak boleh dapat ikhlas. Macam mana ni nak dapat ikhlas? Tak boleh lah dapat ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hunafa aw yuqimus salah sampai habis. Benda-benda ni macam mana dia orang yang ada ketakutan yang lain selain Allah, dia tak boleh dapat ikhlas. Sebab situ ada musyarakah, ada syarikah kat situ, ada persamaan. Orang yang berharap selain daripada Allah. Ikhlas ini habis selalu kupas benda sama. Kalau kita benar-benar tahqiq dengan sifat istighnaq dan iftiqar, bukan tahu tak pakai, tahu tak pakai. Allah kaya dan Allah juga tempat segala makhluk berhajat kepada Allah. Tahu tak pakai, tahqiq, pegang sungguh. Tahu Allah kaya, tapi dalam masa yang lain kita bergantung pada selain yang maha kaya. Tahu kita berhajat kepada Allah, dalam masa yang lain kita meletakkan hajat kita selain Allah. Tahu, bukan tak tahu, tetapi tidak tahqiq. Yang ni masalah ikhlas ni. Ni nak balik memang tak kotor langsung. Bila kau kotor, ketika tu masih ada habuan untuk jadi ahli neraka. Rasa ujub ni rasa apa? Diri ni ada, aku ada ilmu, aku ada rasa sini. Bukan cakap ini adat. Aku tahu ni, aku tahu buat ni, itu tak salah. Rasa. Sehingga rasa itu menjadikan kita sombong dengan Allah. Yang ni nak jaga. Tapi kata nak sampai kepada ikhlas ini satu perkara yang agak susah. Kena mujahadah selesaikan benda-benda ni. Nak belajar ikhlas Ramadan, bila masa siang hari dalam bulan Ramadan. Siang hari puasa dalam bulan Ramadan, tu tempat ikhlas. Ada orang sombong tak puasa bulan Ramadan? Saya puasa bulan Ramadan. Mana ada? Mana? Tapi puasa, kalau puasa sunat, ada tempat sombong. Apa ada tak puasa? Ada tempat sombong tak? Tapi kalau Ramadan, semua orang nak belajar ikhlas, belajar puasa Ramadan. Dalam ketika kita berpuasa dalam bulan Ramadan, kita belajar ikhlas, tengok ikhlas, cari ikhlas, pandang ikhlas, sehingga kan puasa Ramadan ini yang
memberikan pahala dan ganjarannya Allah sendiri. Wa ana ajza'u bih. Aku yang beri pahala orang yang berpuasa. Jangan main, keturunan pun jadi asbab bangga dengan keturunan ni tadi. Boleh masuk neraka. Ini Nabi sebut asabiah, berbangga sehingga rasa kita lebih aula daripada orang lain. Menceritakan tak ada masalah, bagi tahu tak, tetapi rasa itu sehinggakan kita ni memang aku ni lebih pada orang lain. Asal pergi mana, saya keturunan ini, saya keturunan ini, saya keturunan dah. Seolah-olah kalau keturunan lain tak boleh lah. Nah tu dia tak boleh. Macam Habib tak boleh nak bangga kan. Kalau ikut sebelah Atuk kan, keturunan muzik. Atuk tu dia ada band dia satu. Kalau dulu tahun 50-an dia panggil Ghazal Pati, tahun 60-an 50 60 masyhur tu di Perak, Ghazal Pati. Ghazal dia ambil daripada nama orang tua Abi, Ghazali. Semua boleh main muzik. Dulu kalau dekat rumah arwah atuk tu lengkap band, apa trompet tu, yang apa violin, apa nama, gitar bass, gitar lead. Alhamdulillah Allah tak bagi bakat tu kat Abi, tak bagi. Tapi pernah lah belajar, tak jadi-jadi. Belajar main gitar muda-muda tak jadi. Rupanya sekarang bila fikir balik, syukur aku tak boleh main gitar. Ya tak? Kalau tak, habis. Jadi baik. Baik. Dan berkekalan berpakai dengan segala sifat yang mahmudah. Allah hiaskan dia dengan sifat mahmud. Dia ada orang baik. Allahul musta'an. Mudah-mudahan Allah tolong itu. Dan berkekalan dengan meninggalkan akan segala sifat yang mazmumah. Allah pelihara kita daripada mazmum. Kita jadi makin baik, makin tawadhu, makin berkasih sayang, bukan makin engkar dengan Allah tak. Tapi kalau benda-benda tu kita masih tak dapat, jaga-jaga. Apa silap tu? Selagi kita boleh memandang silap orang lain, nescaya kita tidak boleh melihat silap diri kita sendiri. Selagi kita sibuk dengan memandang akan kesilapan orang lain, nescaya tidak akan terpandang kesilapan diri kita sendiri. Ingat tu, Abi ulang 2 kali tu. Sekali lagi Abi ulang. Selagi kita sibuk memandang akan kesilapan orang lain, nescaya kita tidak akan terpandang dan memandang akan kesilapan diri. Ni Abi ulang. 3 kali ulang. Bermula persalinan yang ketiga, iaitu berhias segala roh mereka itu. Allah kurniakan kepada roh mereka itu dengan mendapat lazat dengan segala ibadat mereka itu kepada Allah. Rasa ibadat, rasa seronok. Nak cerita lazat ni macam mana? Tak boleh cerita. Dan dengan kasih kepada Allah, Allah kurniakan sifat kasihnya atas hamba-Nya. Kita makin sayang Allah, kita makin kasih dengan Allah. Kasih ni apa? Rasa kasih ini, kita kasihkan kawan kita, kawan baik kita. Kalau dia susah, cepat-cepat kita tolong, betul tak?
Kalau dia senang, kita orang pertama yang akan gembira. Apa lagi apatah lagi apabila Allah mengasihi hamba Allah. Apa nak cakap lagi? Dan rindu kepadanya Allah dan haibah kepadanya, sentiasa merasa akan kehebatan Allah. Macam mana tak boleh nak rasa kehebatan Allah, walhal orang ini telah ditunjukkan pada mata hatinya akan hebatnya Allah. Macam mana tak boleh rasa, macam mana tak boleh sayang, macam mana tak boleh rindu, kan? Dah nampak kehebatan Allah. Dengan berjinak-jinak dengan Allah, mulalah dia Allah, mula dia rapat jadi ahlul muqarrabun, orang yang hampir dengan Allah. Hampir dengan Allah, berjinak-jinak dengan Allah, rapat dengan Allah. Takarrub ni istilahnya bukan sekadar takarrub zahir, tetapi takarrub bukan takarrub Allahu ya Rahman. Bukan sekadar takarrub hablum minallah, tetapi takarrub juga hablum minan. Semalam Abi cakap tentang hablum minallah wa hablum minan nas. Takarrub ni bukan takarrub badan, dua-dua jalan. Dua-dua mendekatkan diri kepada Allah. Jasad dan rohnya berjinak-jinak dengan Allah. Kita kenapa berkehendak zahir dan batin? Sebab kita duduk di alam dunia ni. Maka alam dunia ini alam yang ada berkehendak hukum zahir dan hukum batin. Pakai dua-dua hukum. Hukum zahir pakai, hukum batin tak boleh pakai hukum zahir, meninggalkan hukum batin. Tak boleh pakai hukum batin je, meninggalkan hukum zahir. Salah. Dua-dua kena jalan. Dua-dua kena jalan. Jinak dua-dua. Maksud jinak dua-dua macam mana? Badannya buat baik dan hatinya menghilangkan rasa berbuat baik. Macam mana nak hilang rasa berbuat baik? Bila ada rasa aku baik, ketika itu kita merasa aku lebih baik daripada orang lain, ni buat baik. Ni pun kena. Ni habis selalu cakap pada awal kuliah kita dulu. Kalau datang dalam hati, saat datang, kadang-kadang ujian datang kan, syaitan kadang-kadang datang kacau kita. Ketika kita jawab, aku buat ni kerana Allah dan Rasul. Aku tak nak lain. Aku tak nak lain. Aku nak Allah, aku nak Rasul. Aku tak nak benda lain. Walaupun datang tadi bisikan-bisikan, datang khatir-khatir yang kuliah kita tiga hari lepas. Khatir-khatir ini datang, jawapan kita Allah dan Rasul. Dan kadang-kadang syaitan itu, oh hebat Nabi, aku buat ni kerana Allah dan Rasul. Aku tak hebat. Baik. Dan redha kepadanya Allah, dan syukur baginya Allah, dan sampai kepadanya, dan dengan fana dan baqa kepadanya. Bila kita telah membinasakan selain daripada Allah,
ketika itu berkekalan kita dengan kena fanakan dulu. Fanakan selain daripada Allah. Apa selain daripada Allah? Segala aghyar. Binasakan selain daripada Allah. Apa dia? Aku buat ni bukan kerana dunia, aku buat ni bukan kerana orang. Itu yang habis aku cakap. Berkumpul sekalian, manusia ini hendak memudaratkan kita. Jika tidak dengan izin Allah, nescaya tidak boleh mudarat. Berhimpunlah seluruh manusia di muka bumi ini untuk memberi manfaat kepada kita. Jika tidak dengan izin Allah, nescaya tidak boleh memberi manfaat. Jadi pandangan kita ni kekal, tak beralih, kekal. Ni nama dia baqa. Kekal pandangan kita kepada Allah. Kenapa kita kekal pandangan kita kepada Allah? Nasrul, kenapa mesti kekal pandangan tu kepada Allah? Kenapa perlu binasakan selain daripada Allah? Mail macam nak jawab. Sebab Allah kekal? Bukan. Sebab Allah bersifat istighna dan iftiqar. Ni selalu ulang ni. Allah Mahaka. Istighna ni maknanya Allah Mahaka. Kalau Allah ini yang maha kaya, selain Allah tidak ada yang nak pandang apa lagi? Kau nak pandang apa lagi selain daripada yang maha kaya? Yang lain semua dan zat yang maha kaya inilah tempatnya, sifatnya iftiqar. Semua makhluk berhajat kepada Allah. Sudah semua makhluk berhajat kepada Allah. Aku pandang dia pun berhajat kepada Allah. Aku bergantung pada dia pun berhajat kepada Allah. Ketika kekal pandangan kita, tahqiq. Tapi setelah dibinasakan selain daripada Allah, tapi nak dapat binasa, sebab masih ada yang tak binasa lagi. Ada orang dalam tu, ada diri dalam tu. Diri ni nafsu lah. Ada harta dalam tu. Ada syaitan dalam tu. Allah. Nauzubillah min zalik. Ketika itu tak boleh mengekalkan pandang, sebab masih ada ma siwallah, barang yang selain Allah. Itu kena jaga-jaga. Tak kisahlah dalam ibadat ke, dalam apa ke. Dalam ibadat ke, dalam apa ke, dalam itu. Kenapa? Bermula persalinan yang keempat, iaitu berhiaslah segala asrar mereka itu, rahsia mereka, dengan perhiasan makrifah akan Tuhan mereka itu, akan sebagai makrifah yang sempurna. Allah hiaskan pengenalan sehingga sampai kepada haqqul yakin, kamalul Allah. Haqqul yakin ni benda seronok lah. Hakul yakin, sebenar-benar yakin pun dah seronok dah. Seronok dah. Ini bagi pengenalan yang sempurna. Allah anugerahkan kepada mereka nurul ma'rifah. Ini doa kan? Doa selepas salat sunat subuh kan? Adin, ingat doa selepas salat sunat subuh.
Salat sunat subuh. Allahumma inni as'aluka an tunawwira qulubana bi nuri ma'rifatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abadan ya arhamar rahimin. Ini doa. Ya. Almarhum tu dia pesan solat sunat subuh yang kita dulu amalan, sekarang tak tahulah kau orang amal dah. Jangan tinggalkan surah dua alam. Apa dua alam? Yang rakaat pertama alam nasrah, rakaat pertama, rakaat kedua alam tara kaifa, ataupun rakaat pertama surah al-insyirah, rakaat kedua surah al-fil. Kan? Dia ada dalam kitab surah Salikin Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, siapa yang beramal dengannya dua surah ini pada salat sunat subuh, nescaya dipelihara daripadanya penyakit yang besar-besar, dan diangkat mudarat sakit tersebut. Benda ni satu hari almarhum Hadi, kenal Hadi Pian ke, kau dah lupa Hadi? Hadi sembang dengan Nabi kat luar ni. Dia kata, Abi, betul kan Hadi sakit, dia sakit kan, dia dengan gautnya, dengan sakit dia lagi. Dia cakap dengan Nabi, dia kata, Nabi betul lah apa yang Imam Ghazali sebut dalam surah Salikin. Saya beramal sejak almarhum Abah bagi dulu, saya tak pernah tinggal. Arwah Hadi, alhamdulillah lah. Kalau ikut sakit saya ni, memang kira tak boleh cakap lah, dengan darah dia dan sebagainya. Tapi Allah jaga dia. Mudarat itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul. Orang yang bercakap dengan Nabi pun dah meninggal. Arwah Hadi ni dengan Nabi sebaya. Kalau dia hidup sama tahun kami. 52 tahun 69. Baik. Tapi kita kadang-kala kita ragu dengan apa yang disebutkan oleh ulama. Ini yang susah. Bila kita sendiri tidak mempercayai ulama ini. Ulama Imam Ghazali ni memang ulama akhirat, siapa boleh tikai. Cuma orang akhir-akhir zaman ni yang mempertikaikan ulama-ulama terdahulu, mempertikaikan Imam Syafi'i, mempertikaikan Imam Al-Ghazali, hatta sampai orang kata Imam Syafi'i dulu dia tak jumpa dalil nas ni, dia tak jumpa. Kata Imam Ghazali, kata Imam Syafi'i kata begini, sekarang kami dah jumpa. Allahu, siapa kita nak rab dia. Dan perkara ini bila berlaku, maka telah ada disebut oleh Nabi berkenaan dengan tanda-tanda akhir zaman itu sendiri. Kita ni bila tengok, kita tak payah pandang isu itu, tetapi kita mengambil apa dia, iktibar, aku dah duduk akhir zaman, aku dah duduk akhir zaman. Bermula persalinan yang kelima, iaitu berhiaslah mata hati mereka itu yang dinamakan akan Allahu sirrus sir, dengan perhiasan insan kamil yang tetap perjalanan mereka itu atas syariat dan tarikat dan hakikat, yang tiada mengetahui seorang akan rupa persalinan ini melainkan Allah Ta'ala jua. Tak ada siapa pun tahu akan rupa persalinan itu melainkan orang yang telah dikurniakan oleh Allah. Macam taubat boleh nampak rupa taubat, syukur boleh nampak, tapi anugerah akan dia sirus sir Allahu, sirus sir ini
hanya orang yang dianugerahkan oleh Allah sahaja yang tahu, yang rasa, yang melaluinya. Mereka ini tetap, tengok ya. Ini jangan ini kalam musannif ini. Tengok elok-elok. Orang yang telah dihias mata hati mereka dengan sir-sir, ya, dengan perhiasan insan kamil yang tetap perjalanan mereka, sabit tetap perjalanan mereka itu atas syariat. Jika keluar daripada syariat, tatkala itu dah tak betul. Walaupun mengaku saya makrifah begini-begini, tak mungkin orang yang bila dia tahqiq pada makrifahnya meninggalkan syariat. Dia tetap atas jalan syariat dan tariqat, tetap atas jalan itu juga, dan hakikahnya, syariat, tariqah, hakikahnya. Ini kalau Abi kupas panjang, Abi tak kupas tau. Banyak benda dalam kitab ni yang Abi jalan terus, ya. Yang tiada mengetahui seorang akan rupa persalinan ini melainkan Allah Ta'ala juga, dan mereka yang merasai akan dia, ya, orang yang Allah kurniakan dia, yang dia rasa. Dan dialah persalinan yang terlebih besar daripada segala persalinan yang dahulu. Bermula orang yang mendapat akan ini persalinan, itu ialah Allahu, iaitu ialah sebenar-benar orang yang mengenal Allah Ta'ala. Ini dah sampai kepada orang yang dah kamalul yakin. Allahumma ja'alna mimma yattabi'uhum. Amin. Ya Allah, jadikan kami daripada orang yang mengikuti mereka itu. Amin. Dan setengah daripada bawa'ith yang membangkitkan akan rasa untuk mendekatkan diri pada Allah, al-khauf, roja, asyuk kepada Allah, dan mahabbah kepadanya, kasih dan gemar kepada akhirat. Kita mula rasa seronok dengan akhirat, dan barang yang lain daripada diberikan itu, daripada segala sifat mahmudah. Allahumma wafiqna bihadhihi al-awsaf, Allahumma wafiqna bihadhihi al-awsaf, Allahumma wafiqna bihadhihi al-awsaf. Baik, berhenti sekali. Kita dah nak masuk malam esok. Abi akan baca khatimah, dan malam lusa Abi akan habiskan tanbih, ya. Jadi malam esok Abi akan bacakan khatimah, ya. Sebab khatimah ni dia tak banyak kupasan dia, kupasan yang sama, Abi akan habiskan satu pasal. Jadi khatimah nas'alallah hasanuha, ya, dan tanbih, ya. Baik, jadi ada 2 malam lagi. 2 malam Abi akan malam besok habiskan satu fasal, sebab dan malam lusa Abi akan habiskan tanbih, ya. Jadi Abi cuma malam besok dan malam lusa mungkin kita akan tarik masa lebih sikit, insya-Allah, dan insya-Allah lepas pada tu kita tunggulah apa perancangan Allah. Makar wa makarallah wallahu khairul makirin. Alhamdulillah, syukur dengan Allah. Allahul musta'an, Allahul musta'an, Allahul musta'an. Cuma apa yang Abi nak pesan kepada diri Abi dan kamu semua, beristiqamahlah pada jalan Allah Subhanahu wa taala, dan ikhlaskan diri dalam segala perkara. Sebab banyak ruang dan banyak jalan untuk amalan ini dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sebab itu bila hati kita mula tidak melihat akan perkara yang sebenar, kita akan ditipu dalam hidup ini. Baik itu dalam dunia ada barang original, ada barang yang lokal, ada yang asli, ada yang bukan asli. Sebab itu melihatlah pada hakikat, melihatlah pada yang asli, jangan melihat pada yang palsu itu sendiri. Kalau kita beramal selain daripada Allah, palsu. Dan kalau nak jadi orang yang hebat pada sisi Allah, buatlah perkara-perkara yang hebat. Kalau nak menjadi orang yang asing pada sisi Allah, buatlah perkara-perkara yang asing. Perkara yang asing ni bukan asing pada sisi Allah. Orang telah mula meninggalkan agama, dan pada ketika itu kita berusaha untuk mendirikan agama. Dia menjadi asing kepada manusia yang lain. Menjadi asing. Dalam pada orang meninggalkan agama, kita masih mampu untuk berpegang dengan agama, kita akan jadi asing. Dan percayalah apa yang Nabi cakap, kita akan diasingkan. Kita akan diasing. Siapa yang asingkan kita? Bukan manusia. Allah apabila sayang kita, lalu dia asingkan kita. Asing ni ada dalam hadis tak? Ada. Bada'al Islam ghariba wa sayaudu kama bada'a ghariba fatuba lil ghuraba. 3 kali Nabi ulang. Untunglah orang asing, untung orang asing, untung orang asing. Baik. Yang kita takutkan, ni khatimah kuliah ni, apabila Allah asingkan kita daripada kebaikan, tatkala orang lain sedang berbuat baik, kita diasingkan oleh Allah. Ini dia kata. Ketika semua orang berbuat kebaikan, kita diasingkan daripada kelompok orang yang berbuat baik. Ini kita takut. Dan jika kita tak ada rasa apa-apa, dan kita rasa kita pada tempat yang benar, dan ini paling kita takut. Tatkala diasingkan daripada kebenaran, itu satu ketakutan. Tatkala tidak merasa kita diasingkan, lagi kita takut. Ni jaga ni. Lepas tu apa yang Habib nak sebut, perkara ni tolong ambil. Sebab kita tak tahu apa yang dalam ilmu Allah, tapi kita berharap supaya ketentuan atas kita, kita berharap ketentuan yang berbentuk rahmah, mahabbah Allah, azza, daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Allahumma jammilna bil afiyah wassalam wa hakkikna bit taqwa wal istiqamah wa a'izna bi mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Allahumma tahhir qulubana bi nurika ya nur. Allahumma tahhir qulubana bi nurika ya nur. Allahumma tahhir qulubana bi nurika wa ya nur. Allahumma inna nas'aluka, Allah, bersihkan hati kami ya Allah dengan cahaya daripada Engkau ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, hiaskan hati kami ya Allah dengan segala sifat-sifat mahmudah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Kau bersihkan hati kami ya Allah daripada segala agya dan janabat, iaitu perkara-perkara yang Engkau murkai ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon sedikit daripada rahmah-Mu ya Allah. Kami mohon keredaan-Mu atas kami ya Allah. Kami mohon kasih sayang-Mu atas kami ya Allah. Kami mohon pandangan-Mu atas kami ya Arhamar Rahim.
Ya Allah, yang kau asingkan kami daripada kebenaran, Ya Allah, yang kau asing kami daripada kelompok orang yang berbuat baik dan orang-orang benar, Ya Arhamar Rahimin. Rabbana la tuzigh Allahu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab innaka antal wahhab. Ya Allah, jadikan hati kami dan diri kami bersih daripada pergantungan selain daripada Engkau, Ya Allah. Ya Allah, bersihkan hati kami daripada berkehendak selain daripada Engkau, Ya Allah. Ya Allah, bersihkan hati kami daripada bergantung selain daripada Engkau, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, pelihara kami daripada kebencian-Mu, Ya Allah. Perkara-perkara yang Kau benci, Ya Allah, perkara yang Kau tidak redha atas kami dan keluarga kami, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.